Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-14 dalam sama-sama kita ingin mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kita masih lagi berada pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga adalah satu bab yang panjang yang membahaskan tentang hukum berubat. Pada hari ini sebelum kita melihat menerokai topik perbincangan yang baru, marilah sama-sama kita melihat, mengulang kaji sikit apakah perkara-perkara yang kita kongsikan pada sesi minggu lalu. Kalau antum masih ingat lagi, pada sesi yang lalu kita membahaskan tentang istihala dan istihlak, dan lebih tepat lagi pada minggu yang lalu, pada sesi yang lalu kita membahaskan 6 perkara. Kita membahaskan tentang pengertian istihalah dan contoh-contohnya. Kita membahaskan tentang pengertian istihlak dan juga contoh-contohnya. Kita juga kongsi tentang kaedah istihalah, jenis-jenis istihalah, hukum istihalah dan contoh-contoh aplikasi istihalah semasa sebagaimana yang diijtihadkan. Sebagaimana para ulama semasa kita memberikan pandangan-pandangan mereka berkaitan dengan isu-isu semasa. Pada minggu lepas, kita merumuskan bahawa istihala adalah satu proses perubahan sesuatu yang najis kepada sesuatu yang suci, sama ada secara semula jadi ataupun melalui perantaraan. Jadi istihala yang kita bahaskan pada minggu lepas adalah satu proses transformation daripada bahan yang najis bertukar menjadi bahan yang suci. Satu transformasi, satu perubahan daripada benda yang haram menjadi benda yang halal. Contoh yang kita berikan pada minggu lalu adalah bila arak berubah menjadi cuka. Arak yang pada asalnya haram, apabila dia bertukar menjadi cuka, maka dia menjadi halal. Proses tersebut dinamakan sebagai istihala. Yang kedua yang kita bahaskan pada minggu lepas adalah tentang istihlak. Istihlak, kata para ulama, adalah percampuran yang berlaku antara bahan suci dalam kuantiti yang banyak dengan bahan najis yang sedikit. Kemudian bahan najis yang sedikit itu terurai dan hancur sepenuhnya di dalam bahan yang suci. Istihlak pula adalah percampuran antara dua benda, bahan yang suci dan bahan yang najis. Bahan yang suci kuantitinya banyak, bahan yang najis kuantiti ataupun kadarnya sedikit. Apabila dua bahan ini bergabung ataupun bercampur, bahan suci yang banyak bercampur dengan bahan najis yang sedikit, maka sifat-sifat yang ada pada bahan najis yang sedikit ini hilang. Sifat rasanya, sifat bau, sifat warna hilang apabila bercampur dengan bahan suci yang banyak. Maka dihukumkan sebagai suci. Itu adalah istihlak. Contoh yang diberikan oleh para ulama, kalau kita ada air, jumlah yang banyak, kemudian najis yang sedikit masuk ke dalam air yang banyak tu, air yang suci itu,
maka hilang sifat najis-najis tersebut, hilang sifat-sifat najis itu, maka air tersebut dihukumkan sebagai suci. Itu merupakan dua istilah yang kita bahaskan pada sesi kita minggu lalu. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak menerokai beberapa lagi perbahasan yang baru. Perbahasan kita pada hari ini berlegar di sekitar hukum vaksin. Perbahasan pertama kita yang kita nak bahaskan sebagaimana yang dibangkitkan oleh sang pengarang kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Rafiqi dalam kitab dia Q&A Fake Perubatan. Dia membahaskan tentang hukum vaksin secara umum. Jadi pendekatan sang pengarang dalam membahaskan tentang hukum vaksin, dia mengambil pendekatan membahaskan hukum vaksin secara umum, secara general terlebih dahulu. Kemudian dia berikan contoh-contoh fatwa yang pernah dikeluarkan di Malaysia. Oleh kerana sang pengarang kitab ini adalah orang Malaysia, Dr. Muhammad Rafiqi, maka contoh-contoh fatwa yang dibawa juga adalah contoh-contoh fatwa daripada Malaysia. Jadi fatwa daripada Malaysia ni tidak semuanya lah applicable dekat Singapura. Tak semuanya kita terapkan di Singapura kerana di Singapura juga ada jawatan kuasa fatwa yang tersendiri. Jadi apakah hukum vaksin secara umum menurut lensa sang pengarang kitab ini? Kata sang pengarang kitab ini, dia kata yang vaksin ni termasuk dalam aspek pencegahan penyakit yang selari dengan syariat Islam. Jadi menurut sang pengarang, pengambilan vaksin kan, dia termasuk dalam kaedah mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Dan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit ini selari dengan syariat Islam. Selari dengan ajaran Islam. Ada banyak hadis Nabi SAW yang menyokong prinsip ni, iaitu prinsip mencegah lebih baik daripada merawati. Salah satunya adalah sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kata Rasul SAW, sesiapa yang berpagi-pagian setiap hari dengan 7 biji tamar ajwa, pada hari tersebut racun dan sihir tidak dapat memberi mudarat kepada dia. Jadi kita lihat bagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan untuk makan 7 biji tamar ajwa. Apakah hikmah dia? Antara hikmahnya adalah insya-Allah terpelihara daripada racun. Insya-Allah terpelihara daripada sihir. Insya-Allah racun dan sihir tidak dapat memberikan kemudaratan kepada individu tersebut. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW menganjurkan orang-orang Islam melakukan perkara-perkara yang tertentu demi untuk melindungi mereka daripada ditimpa penyakit. Demi untuk melindungi mereka daripada ditimpa racun, terkena racun. Demi untuk melindungi mereka daripada terkena sihir. Jadi kalau kita perhatikan ajaran Nabi SAW, ada banyak hadis yang mana Nabi SAW menganjurkan orang-orang Islam untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Kita sebelum tidur, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca ayatul kursi, yang mana disebutkan dalam hadis, kelebihan baca ayat kursi sebelum tidur, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi individu tersebut sejak dia tidur sampai dia bangun. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang mana dengan namanya tidak ada yang dapat memberikan kemudaratan, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Wa huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi SAW anjurkan kita untuk membaca ucapan tadi 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. InsyaAllah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum vaksin ni dia selari dengan prinsip ajaran Islam. Prinsip yang mengatakan mencegah adalah lebih baik daripada merawati. Prevention is better than cure.
al-wiqayatu khairun minal ilaj. Kemudian perbahasan yang kedua dan sehingga perbahasan terakhir pada hari ini, sang pengarang kitab ini Dr. Muhammad Rafiqi, dia mula untuk membahaskan tentang hukum mengambil vaksin. Dia mula membahaskan berkaitan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan di Malaysia yang ada kaitan dengan suntikan, yang ada kaitan dengan vaksin. Sekali lagi saya ingatkan, fatwa yang dikongsi dalam buku ini adalah fatwa-fatwa daripada Malaysia. Jadi tak semestinya fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia ini sama dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Singapura. Di Malaysia, mereka mempunyai para ulama mereka yang tersendiri. Di Malaysia, mereka mempunyai badan fatwa mereka yang tersendiri. Dan di Singapura juga mempunyai badan fatwa yang tersendiri. Jadi pada hari ini kita ingin kongsikan apakah isu-isu semasa yang berkaitan dengan suntikan, yang berkaitan dengan vaksin, yang pernah dikeluarkan fatwa oleh negara jiran kita, iaitu Malaysia. Jadi perbahasan yang kedua yang kita nak kongsi dengan antum pada hari ini, sebagaimana yang dimuatkan dalam kitab Dr. Muhammad Rafiqi, adalah tentang isu suntikan highly purified insulin daripada khinzir. Jadi itu salah satu yang dibincangkan oleh sang pengarang kitab ini. Suntikan yang mana sumbernya ada sumber khinzir. Dan sebagaimana kita maklum, khinzir ni adalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita maklum, khinzir ni adalah termasuk dalam najis. Hukum asal dalam kita berubat, kita tak berubat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum asal dalam kita berubat, kita tidak berubat dengan perkara yang sifatnya adalah sifat yang najis. Jadi bagaimanakah pandangan para alim ulama di Malaysia, fatwa di Malaysia berkaitan dengan suntikan highly purified insulin yang ada sumber daripada khinzir? Kata sang pengarang kitab ini, dia menukil pandangan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh Muzakarah, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Satu fatwa yang dikeluarkan oleh negeri jiran kita pada tahun 1983. Jadi initially ataupun pada awalnya Majlis Fatwa di Malaysia, mereka keluarkan fatwa mengharuskan, membenarkan penggunaan suntikan tadi walaupun ada unsur khinzir. Kerana apa? Kerana dalam keadaan darurat. Pada ketika itu tiada alternatif yang lain. Tetapi selepas itu, menurut sang pengarang, keadaan darurat tersebut terbatal. Menurut sang pengarang, keadaan darurat tersebut dibatalkan. Kenapa keadaan darurat dibatalkan? Kerana wujud kaedah teknologi gabungan DNA yang menghasilkan sintetik insulin. Jadi ada alternatif. Bila ada alternatif yang kadar keberkesanannya lebih kurang sama, yang kadar keselamatannya juga penggunaannya adalah selamat, maka terbatal keadaan darurat tersebut. Jadi itu merupakan salah satu contoh fatwa yang pernah dikeluarkan di negeri jiran yang berkaitan dengan suntikan insulin yang mana ada unsur-unsur daripada khinzir. Perbahasan yang seterusnya, yang ketiga yang dibincangkan oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang suntikan pelalian vaksin meningitis kepada orang-orang Islam. Jadi turut dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini kan adalah tentang suntikan vaksin meningitis, kan? Satu penyakit vaksin untuk melindung seseorang daripada penyakit, dan menurut sang pengarang vaksin meningitis ini pernah diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi
bagi mereka-mereka yang nak menunaikan umrah, bagi mereka-mereka yang nak menunaikan haji. Jadi, apakah pandangan, keputusan, fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para alim ulama di Malaysia tentang vaksin meningitis ini? Jadi menurut Sang Pengarang, beliau menukil sekali lagi daripada Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada tahun 2002. Ada sedikit perincian, ada sedikit penerangan daripada para alim ulama daripada Malaysia. Mereka membahagikan vaksin meningitis ini kepada dua. Yang pertama adalah vaksin meningitis yang dihasilkan menggunakan sumber daripada lembu. Manakala yang kedua adalah vaksin meningitis yang memanfaatkan sumber daripada khinzir. Adapun vaksin meningitis yang sumbernya datang daripada lembu, fatwa di Malaysia membenarkan, mengharuskan penggunaan vaksin tersebut kerana ianya tidak dianggap sebagai najis. Manakala vaksin yang memanfaatkan sumber daripada khinzir diharamkan, dilarang kerana ianya adalah najis. Jadi kita lihat bagaimana dua vaksin yang berbeza yang dihasilkan daripada sumber yang berbeza mempunyai hukum yang berbeza. Jadi sumber-sumber vaksin yang berasal daripada sumber yang halal, yang suci, diharuskan, dibenarkan untuk menggunakannya, manakala vaksin yang datang daripada sumber yang diharamkan seperti khinzir adalah dilarang. Itu merupakan keputusan fatwa di Malaysia pada tahun 2002. Perbahasan yang keempat yang dibangkitkan oleh Sang Pengarang adalah tentang imunisasi rubella. Jadi adalah sejenis penyakit yang mempunyai persamaan dengan penyakit campak, yang mana kata para cendekiawan, para doktor perubatan, kalau virus ini ataupun kalau penyakit ini terkena kepada seorang ibu yang sedang mengandung, dia boleh memberikan kemudaratan kepada anak tersebut. Jadi, apakah hukum ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh para alim ulama di Malaysia tentang imunisasi rubella ini? Sekali lagi, Sang Pengarang oleh kerana dia merupakan rakyat Malaysia, jadi fatwa yang dinukil juga adalah fatwa daripada para alim ulama daripada Malaysia. Jadi, apakah fatwa yang dikeluarkan di Malaysia berkaitan dengan imunisasi rubella tersebut? Sebuah fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1988 yang menyimpulkan bahawa sesungguhnya imunisasi rubella ini tidak dianggap sebagai najis. Bahkan mereka mengatakan harus digunakan bagi mencegah penyakit rubella. Jadi kita lihat berkaitan dengan suntikan, berkaitan dengan imunisasi, berkaitan dengan vaksin, dan salah satu faktor yang diambil kira oleh para alim ulama ketika mengeluarkan fatwa adalah tentang sumber ataupun bahan yang digunakan untuk menghasilkan suntikan ataupun sebuah vaksin. Itu merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh para alim ulama di Malaysia pada tahun 1988. Perbahasan yang kelima yang dibincangkan dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan adalah vaksin yang dinamakan sebagai vaksin human papillomavirus ataupun dipanggil sebagai HPV. Itu merupakan salah satu vaksin yang turut dibincangkan oleh Sang Pengarang kitab ini. Dan vaksin ini, HPV ataupun Human Papillomavirus ini, menurut Sang Pengarang, diberikan sebagai satu kaedah ataupun langkah pencegahan awal
bagi mengelakkan golongan wanita daripada terkena penyakit kanser pangkal rahim. Jadi vaksin HPV ini, kata sang pengarang, diberikan sebagai langkah pencegahan bagi golongan wanita daripada terkena penyakit kanser pangkal rahim yang boleh membawa kepada maut. Jadi apakah keputusan para alim ulama daripada negeri jiran di Malaysia berkaitan dengan vaksin ini yang dikeluarkan pada tahun 2010, fatwa di Malaysia membincangkan tentang vaksin HPV ini. Mereka memutuskan vaksin human papillomavirus ni, iaitu HPV, yang sudah dipastikan tiada unsur meragukan dalam kandungannya dan tidak mendatangkan kemudaratan adalah harus bagi mencegah penyakit kanser pangkal rahim di kalangan wanita. Jadi antum akan lihat bagaimana para alim ulama daripada negeri jiran, mereka mengharuskan, mereka membenarkan penggunaan vaksin HPV ini. Dalam masa sama juga mereka letakkan syarat, sudah dipastikan tiada unsur yang meragukan, sudah dipastikan tiada unsur-unsur yang haram dan tidak mendatangkan kemudaratan. Penggunaan vaksin tersebut tidak mendatangkan kemudaratan, maka mubah dibenarkan untuk menggunakan vaksin tersebut. Itu keputusan Fatwa Malaysia pada tahun 2010 tentang vaksin HPV. Perbahasan yang keenam adalah dua lagi jenis vaksin. Salah satunya adalah Biothrax yang menggunakan unsur khinzir dalam proses penghasilannya. Jadi perbahasan keenam ni membincangkan tentang dua jenis lagi vaksin yang memanfaatkan unsur-unsur daripada khinzir dalam proses penghasilannya. Apakah pandangan jawatan kuasa fatwa ataupun fatwa di Malaysia berkaitan dengan dua vaksin tadi itu yang ada unsur-unsur daripada khinzir? Pada tahun 2008, para alim ulama di Malaysia mereka memutuskan tidak dibenarkan menggunakan kedua vaksin tersebut kerana tiga faktor. Kerana tiga sebab. Sebab yang pertama adalah menurut para alim ulama di Malaysia kerana situasi pada ketika tersebut tidak dianggap sebagai darurah ataupun darurat. Sebab yang kedua, terdapat bahan ataupun obat alternatif bagi kedua vaksin tersebut. Okay. Jadi oleh kerana ada bahan alternatif ataupun obat alternatif bagi kedua vaksin tersebut, maka tidak dibenarkan oleh para alim ulama di Malaysia. Sebab yang ketiga, tiada data sokongan yang kuat bagi membuktikan yang vaksin ini adalah amat diperlukan. Jadi fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh negeri jiran kita di Malaysia tidak membenarkan dua jenis vaksin tadi yang dihasilkan menggunakan unsur-unsur daripada khinzir. Dan antara sebab utama kenapa tak dibenarkan kerana menurut mereka ada alternatif yang lain. Itu merupakan keputusan fatwa di Malaysia pada tahun 2008. Perbahasan yang ketujuh yang dibangkitkan oleh sang pengarang dalam bab yang ketiga ni adalah tentang imunisasi hepatitis B. Jadi apakah hukum mengambil imunisasi hepatitis B ni menurut pandangan para sarjana di Malaysia? Sekali lagi, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa di Malaysia pada tahun 1988, mereka mengeluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin untuk imunisasi hepatitis B. Mereka mengatakan vaksin tersebut kalau sekiranya dihasilkan daripada ragi adalah tidak najis dan harus digunakan. Itu merupakan keputusan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1988 oleh para alim ulama daripada Malaysia.
Dan yang terakhir sekali, perbahasan yang ke-8. Kan, 2 jenis ubat-ubatan yang diturut dibincangkan oleh sang pengarang kitab ini, kan, ubat Klaxen dan Faxiprin. Majlis Fatwa di Malaysia, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia pada tahun 2009, mereka memutuskan kedua ubat tadi itu adalah dilarang ataupun ditegah kerana dihasilkan daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut para cendekiawan, sudah terdapat alternatif, ubat-ubatan alternatif yang dihasilkan daripada sumber yang halal. Jadi itulah contoh-contoh fatwa yang pernah dikeluarkan di Malaysia dan negeri jiran kita yang berkaitan dengan suntikan, yang berkaitan dengan imunisasi, yang berkaitan dengan vaksin. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada pengajian kita pada hari ini? Ada 2 perkara yang kita nak simpulkan pada hari ini. Adalah pertama sekali, vaksin termasuk dalam aspek pencegahan penyakit yang mana ianya selari dengan syariat Islam. Tujuan vaksin, tujuan diberikan ataupun tujuan pengambilan vaksin adalah sebagai mengambil satu langkah pencegahan daripada penyakit. Dan prinsip ini diiktiraf oleh Islam. Prevention is better than cure. Mengambil langkah-langkah pencegahan adalah lebih baik daripada merawati. Prinsip ini ada sandarannya dalam Al-Quran. Prinsip ini ada sandarannya dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau kita lihat kepada contoh-contoh fatwa yang pernah dikeluarkan di Malaysia berkaitan dengan vaksin, para ulama syariah bila membincangkan tentang vaksin, tak semua vaksin itu dilarang. Dalam masa yang sama juga, tak semua vaksin itu dibenarkan. Sama ada sebuah vaksin itu dibenarkan ataupun dilarang, dia bergantung kepada beberapa faktor. Para ulama bila keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin, mereka mengambil kira sekurang-kurangnya 4 faktor. Yang pertama, mereka lihat daripada sudut bahan yang digunakan. Adakah bahan itu suci ataupun bahan itu adalah bahan yang najis. Yang kedua, mereka lihat daripada sudut keselamatan vaksin tersebut. Adakah menggunakan vaksin tersebut selamat ataupun tak selamat? Ini perlu rujuk kepada para pakar yang mempunyai kemahiran ilmu yang mendalam tentang vaksin. Yang ketiga, para ulama juga melihat kepada keberkesanan vaksin tersebut. Adakah dia berkesan? Kalau dia berkesan, berapa kadar dia? Apa tahap keberkesanannya? Dan yang keempat, para ulama juga melihat kepada sama ada wujudnya alternatif ataupun tidak. Itu merupakan 4 faktor yang diambil kira oleh para alim ulama ketika mana mereka menggubal fatwa berkaitan dengan vaksin. Jadi kita nak simpulkan, bukan semua vaksin itu dilarang dan bukan semua vaksin juga dibenarkan. Perlu melihat kepada sekurang-kurangnya 4 faktor ini. Dan juga suka kita ingatkan, vaksin-vaksin, fatwa-fatwa berkaitan dengan vaksin yang kita kongsikan sebentar tadi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia. Tak semestinya fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia diguna pakai di negeri kita Singapura ini. Setiap negara mempunyai jawatan kuasa fatwa mereka yang tersendiri, dan jawatan kuasa fatwa di negeri masing-masing ini merekalah bertanggungjawab dalam memberikan garis panduan, memberikan irsyad, memberikan fatwa kepada masyarakat di negeri mereka tersendiri. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.